Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna sayyidina wa habibana wa syafi'ana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi amin. Berkata pengarang kitab Al-Jawharul Mawhub wa Munabbihatul Qulub bagi Al-Alim Al-Allamah Al-Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kalantani rahimahullah, yang mana kita masih lagi dalam bab yang ke-15 pada menyatakan kelebihan segala sembahyang sunat. Bab yang ke-15 pada menyatakan kelebihan segala sembahyang sunat, ya. Kalau kitab Jawi itu pada muka surat 84, dan kalau kitab yang Rumi pada muka surat 155. Di kitab Jawi ini kita sampai pada baris yang ke-11, ya, dari atas. Kalau kitab yang Rumi itu perenggan yang kedua. Mana kita telah bicarakan tentang sembahyang sunat. Sembahyang sunat ni ataupun diistilahkan sebagai tatawwu', ya. Solat tatawwu' ni mana solat-solat sunat lah. Dan solat sunat ni ada sunat-sunat yang mutlak dan ada yang muqayyad. Muqayyad ni maksudnya dibekait dengan ada yang berkait dengan solat fardu. Contohnya kita sembahyang sunat fardu maghrib, maka ada solat sunat yang berkait dengan solat fardu tadi, itu sembahyang sunat maghrib. Ada yang solat sunat sebelum maghrib, ya. Jadi ada waktu-waktu yang dikhaskan untuk solat mengiringi waktu solat fardu tu, ya. Contohnya solat fardu subuh sebelum fardu subuh. Selepas solat fardu subuh tu dah tak ada solat sunat, ya. Dan begitu juga selepas solat asar. Itu yang berkait dengan waktu. Ada juga solat sunat yang berkait dengan zaraf tertentu. Zaraf ni maksudnya pada waktu-waktu yang tertentu ataupun pada tempat-tempat yang tertentu, ya. Contohnya kalau macam yang berkait dengan tempat-tempat yang tertentu, kita masuk masjid, di dalam masjid kita sembahyang sunat apa? Sunat tahiyatul masjid. Ataupun kalau kita di Masjidil Haram tu, selepas kita dah buat tawaf tu, kita solat di Maqam Ibrahim, ya. Itu mana tempat yang khusus, pada tempat-tempat yang tertentu ada solat-solat yang sunat yang dikhaskan pada tempat-tempat yang tertentu. Dan begitu juga pada waktu-waktu yang tertentu. Contohnya pada waktu isyraq, waktu duha, waktu tahajud, ya. Ataupun waktu yang berkait dengan gerhana, ya. Ketika waktu gerhana bulan atau gerhana matahari, ataupun yang berkait dengan waktu hari raya atau solat tarawih pada waktu bulan Ramadan, ya, dan sebagainya. Banyak sembahyang sunat ini. Jadi sembahyang sunat ni ada sembahyang sunat yang dikerjakan secara munfarid, maksudnya bersendirian, ya. Ada sembahyang sunat yang dilakukan secara berjemaah,
Macam mana kita solat berjemaah dalam sembahyang fardu tu. Contohnya macam kita sembahyang sunat hari raya, ya. Solat sunat tarawih, mana kita lakukan secara berjemaah. Baik, kita sampai pada yang seterusnya itu. Habis kita dah bahaskan tentang kelebihan solat sunat sebelum ni, solat sunat duha, ya. Waktu solat duha tu mana pada siang hari lah. Ada solat-solat sunat yang dilakukan pada malam hari, contohnya sembahyang sunat tahajud, ya, solat witir dan solat tarawih, ya. Kita lakukan pada malam hari. Solat tarawih tadi kita buat waktu siang pula, ya. Baik, seterusnya, dan apa tersebut di dalam Awarif. Ini sebuah kitab daripada Nabi SAW. Apabila berdiri hamba kepada sembahyang yang maktubah. Ini sembahyang yang maktubah tu maksudnya sembahyang yang telah difardukan, ya, sembahyang fardu. Padahal berhadap ia atas Allah Ta'ala dengan hatinya dan pendengarannya dan penglihatannya, berpaling daripada sembahyangnya sehingga sungguhnya keluar ia daripada dosanya seperti hari yang diperanakkan dia oleh ibunya. Allahu Akbar. Ini kelebihan, ya, solat seseorang hamba tu, khasnya daripada kalangan umat Nabi Muhammad SAW, ya. Apabila berdirinya kita tu dalam sembahyang, ya, sembahyang yang fardu, yang maktubah ni maksudnya yang fardu, ya. Padahal berhadap ia atas Allah Ta'ala. Maknanya sembahyang kita tu, sembahyang fardu kita tu, kita lakukan dengan penuh kehadiran hati, dengan hudur qalbi. Maksudnya bukan dengan sembahyang yang lalai lah. Sebab apa? Sembahyang tu perlu kita lakukan dengan penuh ingatan. Wa aqimus salatu li zikri. Maknanya kita sendiri mendirikan sembahyang tu untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Bukan untuk kita dah berdiri sembahyang tu kita ingat benda lain yang selain daripada Allah Ta'ala pula, ya. Jadi dalam sembahyang tu kita menghadapkan hati kita tu, ya, mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sepenuh tumpuan, tawajuh, ya. Dan pendengaran kita pun kita tumpukan pada apa yang kita baca, yang kita ucapkan dalam solat kita. Dan penglihatan kita pun kita jaga, ya. Maka apabila kita selesai sembahyang tu, ini berpaling daripada sembahyangnya, sungguhnya keluar ia daripada dosanya. Yani Allah Ta'ala akan gugurkan segala dosa-dosa kita dengan sebab sembahyang yang betul-betul menepati kualiti yang dikehendaki. Maknanya dengan kehadiran hati, dengan memberikan sepenuh tawajuh pendengaran kita dan penglihatan kita tu, menumpukan pada tempat sujud dan apa yang kita baca dalam sembahyang tu dengan hadirkan hati, ya. Maka inilah yang sembahyang yang akan dapat menggugurkan dosa-dosa sehingga apa? Keluar ia daripada dosanya seperti hari yang diperanakkan dia oleh ibunya. Allahu Akbar. Ya, itu sembahyang yang kita nak kerjakan tu kenalah dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kehadiran hati, bukan setakat kita lepas macam kita lepaskan batuk di tangga aje. Mana kita sembahyang tunduk bangun habis sembahyang macam tu je. Tak, ya. Sembahyang tu perlu kita lakukan dengan kehadiran hati, dengan penuh beri tumpuan pada apa yang kita baca, apa yang kita sebut, ya, baik berupa takbir ataupun tasbih, ya, selawat yang kita baca. Kita kena menghadirkan hati, menghayati, memahami makna-makna. Mana kita kena tingkatkanlah mutu sembahyang kita tu. Kalau kita dah hafal macam-macam doa bacaan dalam sembahyang, kita cuba pelajari makna dia pula, memahami makna dia. Dan bila kita membaca bacaan-bacaan dalam sembahyang tu, kita hadirkan hati kita tu seolah-olah kita ihsan, menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baru kita dapat ganjaran pahala dia, ya, dan barulah dosa-dosa kita tu digugurkan, ya, sehingga seperti hari yang diperanakkan dia oleh ibunya. Bayangkan, walaupun kita yang dah tua-tua ni, yang dah beruban, dah berjanggut dah ni, ya, bila Allah Ta'ala tukarkan dosa-dosa kita tu menjadi pahala, kita pun jadi macam ibarat baby semula, macam bayi yang baru dilahirkan, ya. Betapa sucinya bau. Kita kalau bau baby tu pun bau syurga. Macam kita ni bau masam lagi lah kalau
bau apa, peluh kita lah, ya. Baik. Dan hendaklah takut akan sebagai takut daripada mendahului akan imam pada rukuknya dan sujudnya dan berdirinya. Maka bahawasanya demikian itu maksiat yang qabihah, ditakuti atas orang yang berbuat demikian itu. Bahawa dijadikan Allah Ta'ala akan kepalanya seperti kepala himar, dan jika perbuat akan dia dengan sengaja haram, lagi membatalkan sembahyang. Jika terdahulu daripada imam lebih daripada 2 rukun, demikian lagi batal sembahyang jika ketinggalan daripada imam dengan 2 rukun daripada ketiadaan uzur, seperti orang muafiq, maka iaitu dimaafkan. Baik, ini apabila seorang tu solat, ya, ini maksudkan dalam bab sembahyang sunat juga. Mana kalau sembahyang sunat pun kalau kita lakukan secara berjemaah, ya, maka adalah ditegah makmum itu mendahului perbuatan imam, macam mana kita dalam solat fardu berjemaah tu, ya. Baik, dalam solat-solat sunat. Sebab apa? Ini dalam bab solat sunat. Bab solat fardu kita dah habis dah sebelum ni kan. Dan dalam sembahyang sunat pun kalau kita dalam keadaan berjemaah, kita dilarang untuk mendahului imam, baik pada perbuatan rukuk maupun sujud, ya, maupun ketika berdiri. Mana daripada sujud yang kedua tu, sebelum kita nak bangun tu, kita tidak boleh mendahului imam pada setiap perbuatan rukun tu, ya. Kenapa? Ditakuti atas orang yang berbuat demikian itu, bahawa dijadikan Allah Ta'ala akan kepalanya seperti kepala himar nanti dalam kehidupan, di akhirat nanti, ya. Dan kalau sengaja, ya, kalau terlupa tu lain cerita. Ni kalau sengaja, dan jika perbuat akan dia dengan sengaja, haram dia, ya, haram, dosa, maka batal sembahyangnya pula, ya. Kalau dengan sengaja kita makmum tu mendahului perbuatan imam, mana imam belum rukuk lagi dia dah sujud dah, ya. Jadi dia mendahului perbuatan imam tu, maka itu akan membatalkan sembahyang. Dan jika terdahulu daripada imam lebih daripada 2 rukun fi'li, ya, maknanya imam masih dalam keadaan berdiri, dia dah sujud dah, mana imam rukuk pun belum lagi, ya, dia dah mendahului imam tu dengan 2 rukun fi'li. Demikian lagi batal sembahyang jika ketinggalan daripada imam dengan 2 rukun fi'li. Maknanya imam dah sujud dah, dia masih lagi qiyam lagi, ya. Maka kalau seorang tu ada uzur-uzur yang tertentu, itu dimaafkan, ya. Kalau dengan sengaja dia buat benda tu, maka itu boleh membatalkan sembahyang, ya. Jika terdahulu daripada imam lebih daripada 2 rukun fi'li. Demikian lagi batal sembahyang jika ketinggalan daripada imam dengan 2 rukun fi'li daripada ketiadaan uzur, seperti orang muafiq. Maksudnya kalau tanpa sesuatu uzur, ya, dia daripada awal dia bersama dengan imam sebagai muafiq, ya, bukan sebagai masbuk, ya. Mana dia sebagai muafiq, dia imam dah mula rukuk, dia masih lagi baca Fatihah lagi, ya. Imam dah i'tidal, dia masih lagi Fatihah lagi. Imam dah sujud, ya. Maka dia dah ketinggalan daripada imam dengan 2 rukun fi'li, dengan sebab ketiadaan uzur dia sahaja melengah-lengahkan, maka itu pun boleh batal sembahyang, ya. Maka iaitu dimaafkan ketinggalan daripada imam dengan 3 rukun dengan 3 rukun. Maka kalau dia tertinggal di belakang imam dengan 3 rukun, ya, bukan 3 rukun yang panjang, maksud 3 rukun dia tertinggal. Dia tertinggal sebab apa? Dia panjang sangat baca surah Fatihah dia, kerana menyempurnakan Fatihahnya, ya. Contohnya imam tu dah habis baca Fatihah, imam dah Allahu Akbar, rukuk, tasbih 3 kali, Sami Allahu liman hamidah, i'tidal. Lepas tu Allahu Akbar, imam dah sujud dah, dia masih lagi kat Fatihah, tak habis lagi iyyaka, dia masih duk baca dalam Fatihah lagi kan. Imam tu dah sujud dah. Jadi
lambat baca surah Fatihah tu kerana nak menyempurnakan Fatihah itu, maka itu dimaafkan walaupun dah 3 rukun dah tu, ya. Dah rukuk, i'tidal, dah sujud, ya. Sebabkan dia nak menyempurnakan Fatihahnya. Adapun jika memperbuatkan dia dengan lupa, maka tiada haram. Dan sunat kembali muwafaqat bagi imamnya pada barang yang ada imam padanya. Kalau dia terlupa, ini dia mungkin tengah duk baca tu, dia terkhayal ke apa macam mana, ya. Maknanya imam tu dah sujud dah, ya. Maka itu tidak haram. Maka sunat kembali, mana bila dia teringat tu dia kembali muwafaqat serta dengan imam, maka tiada batal sembahyangnya dengan ini bertambah. Dan diriwayatkan bahawasanya apabila dihantarkan mayat ke dalam kubur dan datang akan dia 4 api, ya. Ini perkara lain pula. Dan diriwayatkan bahawasanya apabila dihantarkan mayat ke dalam kubur dan datang akan dia 4 api, maka datang sembahyangnya memadam ia akan 1 api. Ini solat kita akan datang menyelamatkan kita, ya, daripada satu sisi api itu. Dan datang puasanya memadam ia akan 1 api, ya. Solat dan puasa. Dan datang sedekahnya memadam ia akan 1 api, ya. Dan datang sabarnya memadam ia akan 1 api. Nampak? Jadi ini semua amalan ibadah ni, sembahyang ni, ya, ibadat yang berkaitan dengan tubuh badan kita, ya. Puasa ni pun berkait dengan tubuh badan kita. Sedekah ni dah berkait dengan harta kita. Dan seterusnya ibadah yang berkaitan dengan hati itu juga penting, ya. Mana datang sabarnya memadam ia akan 1 api. Jadi ini untuk menyelamatkan kita dalam kubur nanti, ya. Mana perlu kita memelihara sembahyang kita, puasa kita dan bersedekah kita, ya. Mana setiap apa yang Allah Ta'ala kurniakan, wa mimma razaqnahum yunfiqun, kita kena nafkahkan untuk jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Dan di samping itu wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, ya, kita kena berpesan-pesan dengan perkara-perkara yang kebenaran dan kesabaran, kerana kesabaran tu juga akan dapat memadamkan 1 api daripada satu sisi ke dalam kubur nanti. Dan diriwayatkan bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan 1 malaikat di bawah arash, baginya 4 mukanya, ya. 1 malaikat di bawah arash ada 4 muka. Jadi cuba tuan-tuan, perempuan, ibu bapa sekalian cuba bayangkan dalam fikiran, ya. 1 malaikat yang Allah Ta'ala ciptakan dengan 4 mukanya. Antara 1 muka kepada 1 muka 1000 tahun. Daripada 1 muka ke 1 muka tu perjalanan 1000 tahun, ya. Antara 1 muka kepada 1 muka 1000 tahun perjalanan. Maka muka yang pertama menilik kepada syurga dan berkata, ia bahagialah bagi orang yang masuk akan dikau. Ini doa malaikat tersebut, ya. Daripada 1 wajah dia tu, 1 wajah, 1 muka dia tu yang menghadap ke syurga tu, mendoakan, bahagialah bagi orang yang dapat masuk akan kau ni, ya. Sebab wajah dia tu menilik akan syurga. Dan wajah yang kedua, muka yang keduanya tu menilik kepada mana pula? Dan muka yang kedua menilik kepada neraka dan berkata, ia celakalah bagi orang yang masuk akan dikau. Allahu Akbar. Ini muka dia tu, wajah dia tu, ya, menghadap, menilik kepada neraka tu, dan dia melihat segala kesengsaraan, kedahsyatan, ya, azab, siksa yang terdapat di dalam neraka tu, hingga dia pun berkata celakalah kalau orang masuk neraka ni, memang habislah, lunyai kata, kena bakar, kena macam-macam siksaan dia tu, habislah, celakalah kalau masuk neraka ni, habis, celaka tu kata malaikat, 1 wajah tu. Dan muka yang ketiga pula, ini malaikat yang sama juga, 1 malaikat ada 4 muka, ya. Muka yang ketiga tu menilik ke mana? Ya, muka yang pertama menilik ke syurga, muka yang kedua menilik ke neraka, dan muka yang ketiga ni menilik kepada arasy Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan berkata, ya subhanallah ma a'zamaka, yakni dia sentiasa bertasbih, ya, memuji, mengagungkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Dan muka yang keempat ni menghadap ke mana? Menghadap sujud ia dengan dia. Yang ini sentiasa menghadap ke bawah, sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berkata ia subhana rabbiyal a'la. Sebab tu bila kita bersujud tu, kita baca tasbih tu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana maha suci Tuhan Rabbi, Tuhanku yang maha al-a'la, yang maha tinggi kedudukannya, ya. Dan bagi malaikat itu 5 kali bergerak di dalam sehari semalam. Jadi 5 waktu, ya, malaikat-malaikat ni akan bergerak dalam sehari semalam. Pada ketika masuk segala waktu sembahyang yang 5. Ini bila masuk je waktu sembahyang, malaikat-malaikat ni pun bergerak, malaikat ni bergerak, ya. Ya. Malaikat yang berada di di bawah arasy tu, ya, yang memiliki 4 wajah, 4 muka tu. Yang satu wajahnya menghadap ke syurga, satu wajah menghadap ke neraka, satu wajah menghadap ke arasy, dan satu wajah sentiasa sujud ke hadirat Allah Ta'ala. Bagi malaikat itu 5 kali bergerak di dalam sehari semalam. Pada ketika masuk segala waktu sembahyang yang 5, maka dikatakan baginya, diam olehmu, jangan bergerak-gerak, mendiam. Maka berkata ia, betapa aku diam, dan sungguhnya telah datang waktu yang engkau fardukan sembahyang atas umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini waktu yang Allah Ta'ala telah tetapkan sebagai waktu-waktu untuk bersembahyang bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana waktu itu dilaungkan azan, ya, dan semua umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kena bergegas mengambil wuduk, ya. Ya. Bersuci, ya, membersihkan diri, ya. Mana semuanya kena bergegas nak cari masjid, nak cari tempat sembahyang apa semua, tukar baju apa, mandi ke mana patut, ya. Jadi malaikat-malaikat ni pun nak bergerak-gerak sama, ya. Dikatakan baginya, diam olehmu, sungguhnya telah aku ampunkan bagi orang yang mengambil air sembahyang dan sembahyang ia daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Ini kelebihan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, baru ambil air sembahyang je, belum sembahyang lagi. Ya, baru ambil air sembahyang je, Allah Taala dah ampunkan, ya. Telah aku ampunkan bagi orang yang mengambil air sembahyang. Belum sembahyang lagi, baru ambil air sembahyang pun Allah Taala dah ampunkan. Ya, kalau sembahyang tu lagi Allah Taala akan bagi apa? Ganjaran lagi besar, ya. Jadi kalau sembahyang dengan apa? Kehadiran hati, dengan penuh apa? Pendengaran kita, penglihatan kita beri tumpuan dalam sembahyang, apa yang Allah Ta'ala kurniakan tadi, ya, macam baby yang baru lahir, Allah Ta'ala ampunkan semua dosa-dosa dia, ya. Faedah, kata empunya kitab, ya, sebuah kitab, iaitu kitab apa? Zakhiratul Abidin. Dalam kitab Zakhiratul Abidin ni apa dinyatakan? Pengarang kitab tu berkata apa? Kata empunya kitab Zakhiratul Abidin, aku lihat akan jemaah mengingkar mereka itu akan beberapa hadis yang datang pada kelebihan sembahyang dan beberapa fadail, sekira-kira barang yang ada padanya daripada banyak pahalanya dan besar pahalanya atas amal yang sedikit. Wali umri, yakni demi umurku, daripada apa wajah mengingkar mereka itu akan dia, adakah tersimpan kudrat Allah Ta'ala daripadanya, atau adakah picit rahmatnya yang luas dengan dia. Maka apabila adalah kudrat Allah Ta'ala melengkapi bagi tiap-tiap makdur, dan rahmatnya terlebih luas daripada dakwat air laut, dan segala taat itu alamat bagi pahala, maka iaitu daripada yang harus dan bilangan daripada beberapa darjat yang diberi pahala atas yang sedikit daripada kebajikan, supaya diketahui akan kamal kudratnya dan kesempurnaan, dan kebesarannya dan kemurahannya. Betapa tiada demikian padahal tersebut di dalam beberapa hadis yang sahihah dan akhbar yang hasanah, barang yang tiada terbilang dan tiada terhingga, seperti firman Allah Ta'ala, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmat
luas luas ia akan tiap-tiap suatu. Ini apa maksudnya? Daripada beberapa hadis yang kita dengar tentang kelebihan-kelebihan ni, ya, ganjaran-ganjaran pahala yang Allah Ta'ala kurniakan ni, amal yang kita buat tu bukannya besar mana pun, sikit je, tapi Allah Ta'ala bagi pahala besar, betul tak? Kan? Semayang berapa rakaat, semayang fardu je, bawa ambil air semayang je, Allah dah ampunkan dosa. Dan banyak lagi lah kalau kita dengar fadilat-fadilat sebelum ni, ya, kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala kurniakan, ya. Dengan amalan yang sedikit, pahala puasa sedikit, puasa, ada pahala berselawat. Dengan amalan-amalan yang sedikit, kita gunakan miswak dan sebagainya, ya, tapi Allah beri ganjaran pahala yang besar. Jadi ada di kalangan manusia ni, lebih orang Islam juga, ya, yang mereka mengingkari tentang kebenaran hadis-hadis ni. Mereka curiga, boleh ke Allah bagi pahala besar banyak tu, amal sikit je, selawat 10 kali dapat 100, macam tu. Ada lagi, Allah boleh bagi lebih lagi, kan? Betul tak? Kan? Jadi setengah-setengah mereka tu mengingkari tentang ganjaran-ganjaran pahala yang macam tak masuk akal ni. Kalau bapak-bapak, tuan-tuan sekalian, boleh masuk akal tak? Saya tanya. Boleh masuk akal tak? Ya. Buat amal cuma tu je, tapi ganjaran pahala macam gini, dia kata. Macam mana ni? Boleh ke? Mau ke Allah bagi macam tu? Itu macam curiga lah. Boleh ke? Apa sebab tak boleh? Allah dah bagi tahu dalam Quran dah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'u bighairi hisab. Allah boleh melipat gandakan ganjaran pahala pada siapa yang dikehendaki tu. Kamu pun tak boleh nak kira. Nampak? Bighairi hisab. Kamu pun tak boleh nak hisab, kamu tak boleh nak hitung dia. Besar sangat Allah bagi. Faman ya'mal misqala zarratin khairan yarah. Kalau buat satu amal sebesar zarah pun kamu akan nampak. Kalau kita satu zarah boleh nampak ke? Zarah pun tak tahu besar mana, halus sangat. Tapi dekat akhirat Allah bagi nampak besar amalan tu. Faman ya'mal misqala zarratin khairan yarah. Yarahu, dia akan melihatnya. Begitu juga kalau dia buat amalan kejahatan pun, Allah Ta'ala akan perlihatkan kepadanya, ya. Jadi kalau amalan yang sebesar, sekecil mana sekalipun, ya, kalau seorang ada iman sebesar zarah sekalipun, sebesar biji sawi sekalipun, ya, pun Allah Ta'ala akan bagi ganjaran sebesar mana, ya. Dalam hadis ada diberitahu, masuk syurga Allah akan bagi, dia dah, lepas dia dah habis semua cuci dosa-dosa apa dia semua, masuk syurga juga. Iman sebesar zarah je, sebesar biji sawi je. Syurga dia besar mana? 10 kali ganda dunia ni. Allahu Akbar. Iman sebesar biji sawi boleh dapat 10 kali ganda dunia ni. Nampak? Itu pun Allah boleh bagi. Takkan lebih daripada tu Allah tak boleh bagi. Kalau macam iman Saidina Abu Bakar As-Siddiq, agak-agak dia besar sawi ke besar kelapa sawit? Tak? Kita tak boleh nak bayangkan sebenarnya, ya? Mungkin lebih besar daripada pokok kelapa sawit ke maknanya, kan? Atau lebih besar daripada kilang minyak sawit lagi, kita tak tahu, ya. Sebab iman Saidina Abu Bakar ni iman yang sempurna. Macam mana iman Nabi-Nabi pula lagi sempurna, ya. Jadi kalau Allah Ta'ala nak bagi ganjaran pahala yang besar mana pun, ya, macam sepagi dan sepetang di jalan Allah tu lebih baik pada dunia dan seisi-isinya. Mana dalam dunia ni habis segala-segala isinya semua, tak ada apa-apa nilai nak bandingkan dengan orang yang satu pagi ataupun satu petang di jalan Allah, ya. Dalam urusan dakwah ke, urusan jihad fisabilillah ke. Jadi Allah Ta'ala boleh bagi ganjaran pahala yang besar-besar ni. Kita ni lebih lagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada amalan-amalan yang kita baca, buat sedikit saja, baik baca ke, sebut ke, buat ke, sedikit saja pun Allah akan lipat gandakan. Sebab kita ni dah akhir-akhir zaman dah, Allah nak bagi je. Macam kalau apa, kilang dah nak tutup, kedai supermarket nak tutup, kan, ada nak jual harga sama macam mula-mula dibuka tu, tak ada dah. Dia kata bagi cepat-cepat habis. Cepat-cepat habis je, kan. Dia bagi murah-murah je. Berapa banyak bayar, kadang kita bayar harga yang kita boleh dapat satu barang, dia bagi dengan 3-4 barang apa dia bagi lebih.
Macam tu juga Allah Ta'ala akhir-akhir zaman ni, pahala Allah nak simpan, buat apa lagi lah, bagi je lah ke umat Muhammad ni, buat sikit tak apa, buat sikit, pahala ni ambil banyak-banyak. Jadi kita janganlah curiga ataupun sangsi, ragu-ragu dengan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala Maha besar, Maha kaya, ya. Walillahi mulku samawati wal ard. Bagi Allah Taala segala apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Lillahi ma fis samawati wal ard. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada antara langit dan bumi, apa yang ada di atas langit, apa yang ada di bawah bumi, semua milik Allah Taala. Ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala rahmat itu mengatasi segala sesuatu. Jadi ini satu faedah sebenarnya untuk kita faham, ya, supaya kita tidak ada ragu-ragu dengan kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Atas segala sesuatu Allah Taala tu Maha berkuasa. Dia boleh buat apa saja. Kalau Allah Taala kasih pada seorang hamba tu, Allah akan perintahkan, panggil malaikat Jibril. Wahai malaikat Jibril, sungguhnya aku kasih pada sepulan bin sepulan. Kau bagi tahu pada sekalian penduduk langit ni bahawa aku suka kasih pada sepulan. Kau pun kena kasih. Bagi tahu penduduk langit semua kasih pada hamba sepulan tu. Ya. Maka malaikat Jibril pun menyeru penghuni-penghuni langit. Wahai penghuni-penghuni di langit, sungguhnya Allah Ta'ala kasih pada hamba ni sepulan bin sepulan. Allah perintahkan aku pun kasih, dan kamu semua pun kena kasih. Begitu juga Allah Ta'ala perintahkan istihar pada penghuni-penghuni di bumi pula. Itu kalau Allah Ta'ala dah kasih, ya. Jadi rahmat Allah Ta'ala tu mengatasi segala sesuatu, walaupun orang tu dia berdosa, ya. Sebab manusia ni mana ada yang tak berdosa. Semua manusia ni berdosa, kecuali nabi-nabi dan malaikat-malaikat yang tak buat dosa. Kalau manusia, jin lagi lah macam-macam dosa dia buat. Manusia ni pun sama juga. Sebab tu minal jinnati wan nas, jin pun ada, nas pun ada ni, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal ins, tidak diciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk ibadat, ya. Kalau tertinggal buat ibadat, berdosa. Jadi manusia dan jin ni yang terhitung dengan dosa dan sekalinya. Tapi rahmat Allah Ta'ala tu mengatasi kemurkaannya. Itu kita kena faham. Sebaik-baik pendosa adalah yang banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan apabila seorang hamba tu banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dia akan menjadi kekasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya? Sebab Allah Ta'ala dah nyatakan dalam Al-Quran, ya, innallaha yuhibbut tawwabin, sesungguhnya Allah Ta'ala mahabbat, ya, yuhibbut tawwabin, Allah Ta'ala mahabbat dengan orang-orang yang bertaubat ni. Ini Allah Ta'ala kasih, cinta pada orang yang selalu bertaubat ini. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in tawwabun. Semua anak Adam ni semuanya buat khata', buat kesalahan belaka, ya. Dan sebaik-baik mereka yang buat kesalahan ni semua yang wa khairul khata'in tawwabun, orang yang banyak bertaubat, sentiasa bertaubat, ya. Kerana kita nak dakwa kita ni malaikat tak ada buat dosa, tak boleh. Itu bukan malaikat, ya. Mana nak kata kita ni suci. Jadi jangan dakwa kita ni suci. Wala tuzakku anfusakum, jangan kamu nak dakwa kamu ni suci sangat, ya. Mana kita ni macam-macam kesalahan, macam-macam dosa yang mana kita tak dapat tidak, ya, akan terlibat, sama ada kita sedari ataupun tak sedari, ya, sengaja maupun tak sengaja, kita tahu ataupun kita tak tahu. Jadi semuanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala boleh ampunkan, ya, dengan amalan-amalan yang tertentu, ya. Antaranya dengan kita memelihara solat kita, ya, dengan sentiasa memelihara wuduk kita, sentiasa berzikir mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, dengan amalan berpuasa, bersedekah, ya. Dengan amalan-amalan yang tertentu ni pun Allah Ta'ala boleh mengampunkan segala dosa-dosa kita, ya. Baik dosa kita tu dah berlaku berpuluh-puluh tahun sekalipun, ataupun daripada kecil ke sekalipun, ya, Allah Ta'ala ni maha mengampun, ya. Jadi kata empunya kitab Zakhiratul Abidin, aku lihat akan jemaah mengingkar mereka itu akan beberapa hadis yang datang pada kelebihan sembahyang. Nampak? Ada setengah-setengah golongan tu mereka mengingkari tentang fadilat-fadilat yang dinyatakan di dalam hadis-hadis, ya, tentang kelebihan sembahyang dan beberapa fadail
sekira-kira barang yang ada padanya daripada banyak pahalanya. Dan contoh apa, seperti hadis-hadis yang menyatakan tentang bacaan-bacaan yang tertentu, contohnya tasbih, takbir, tahmid, tahlil, ayat tertentu yang Allah Taala beri ganjaran pahala besar, ya. Contohnya macam kalau kita baca satu zikir tu ketika masuk pasar, ya, Allah akan bagi pahala 2 juta pahala kebajikan. Ya, kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ahadan samada lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pergi masuk pasar. 2 juta pahala tulis dalam catatan amal kita. Ya. Dan bacaan-bacaan yang kita tertentu, kita baca zikir-zikir tertentu selepas sembahyang, ya. Ganjaran pahala yang besar Allah Taala sediakan. Ada pahala yang macam kita membebaskan hamba, ya. Jadi pahala-pahala ni walaupun kita buat baca je, air liur pun tak habis, ya, tak kering pun, ya. Setakat kita baca ulang 10 kali, tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 34 kali, ya. Ini sikit je kita buat, ucap, ya, cakap, ya. Tapi Allah sediakan pahala yang besar untuk kita, ya. Pemeliharaan daripada Allah Taala, keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, pahala, darjat lagi Allah Ta'ala bagi, ya. Rahmat, barakat lagi Allah Ta'ala bagi, ya. Sakinah, ya. Jadi itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala maha memberi untuk segala kebajikan-kebajikan yang dilakukan, ya. Dan beberapa fadail, sekira-kira barang yang ada padanya daripada banyak pahalanya dan besar pahalanya atas amal yang sedikit. Jadi setengah-setengah orang dia mengingkari tentang kesahihan hadis-hadis yang seumpama ini. Wali umri, ini dia bersumpah, dia kata demi umurku, daripada apa wajah mengingkar mereka itu. Kenapa mereka ni nak mengingkari pula kebenaran-kebenaran, ya, kenyataan yang terkandung dalam hadis-hadis macam tu, ya. Daripada apa wajah mengingkar mereka itu, akan dia adakah tersimpan kudrat Allah Ta'ala daripadanya, ini adakah masih tersimpan, tersembunyi, pada kesedaran orang-orang yang membuat dakwaan-dakwaan palsu tu, ya, atau adakah picit rahmatnya, ataupun kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu sedikit rahmatnya yang luas dengan dia, maka apabila adalah kudrat Allah Ta'ala melengkapi bagi tiap-tiap makdur. Makdur ni maksud segala yang ditakdirkan olehnya, dan rahmatnya terlebih luas daripada dakwat air laut, dan segala taat itu alamat bagi pahala, maka iaitu daripada yang harus dan bilangan daripada beberapa darjat yang diberi pahala atas yang sedikit daripada kebajikan. Kerana apa? Supaya Allah Ta'ala nak bagi kita faham, supaya kita ni tahu tentang betapa Allah Ta'ala ni maha berkuasa. Kudrat dia tu dia boleh bagi lebih. Maknanya kau buat je sedikit, Allah di sisi Allah Ta'ala ganjaran yang Allah boleh sediakan lebih, kerana Allah maha memiliki, maha berkuasa, maha memberi, supaya kita tahu kesempurnaan kudrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Dan yang diberi pahala atas yang sedikit daripada kebajikan, supaya diketahui akan kamal kudratnya, supaya kita kenal kesempurnaan kudrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kekuasaan Allah Ta'ala, dan kebesarannya, ya, dan keagungannya dan kemurahannya, betapa Allah Ta'ala tu maha pemberi, ya. Betapa tiada demikian pada hal tersebut di dalam beberapa hadis yang sahihah. Sebab apa? Riwayat ataupun hadis-hadis yang menyatakan tentang ganjaran pahala yang besar-besar ni bukan kata satu hadis, dua hadis, dah banyak. Sebab tu ada kitab Fadail wal Amal, kitab menyatakan tentang fadilat-fadilat je, baik fadilat solat, fadilat zikir dan sebagainya, puasa, ya, haji dan sebagainya. Jadi sebab Allah Ta'ala tu dia maha memberi, walaupun dengan amalan-amalan yang sedikit. Dan kenyataannya dapat dilihat dalam banyak hadis-hadis yang sahih dan akhbar yang hasanah, barang yang tiada terbilang dan tiada terhingga, seperti firman Allah Ta'ala, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Ini sesungguhnya rahmatku luas, ia mendahului mengatasi segala sesuatu, ya, atas akan tiap-tiap sesuatu, dan rahmatku luas ia akan tiap-tiap sesuatu. Ini Allah Ta'ala kalau dia nak bagi tu, ya, macam mana luasnya lautan tu, ya, Allah Ta'ala boleh bagi lebih lagi, ya. Dan pada hadis yang mulia bahawasanya
Allah Ta'ala beri akan hambanya yang mukmin dengan sebab kebajikan yang satu akan seribu-ribu, ini sejuta kebajikan. Ini ada dinyatakan dalam riwayat hadis-hadis yang lain bahawa walaupun dengan satu kebajikan yang dilakukan oleh orang yang beriman ni, Allah boleh bagi bukan kata 10 tu sekurang-kurangnya. Ya, kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, sekurang-kurangnya ganjaran setiap kebajikan Allah balas 10. Betul, kalau kita selawat sekali, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mana malaikat dia akan hantar selawat ni sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Bila dia dah bagi salam pada Nabi, dia bagi tahu si Fulan bin Fulan kirim salam, selawat dan salam kepadamu ya Rasulullah. Dan maka Rasulullah SAW pun Allah Ta'ala kirim roh dia balik ke jasad dia, jawab salam tu dan terus doa selawat untuk yang menghantar tadi, yang si Fulan bin si Fulan tadi tu, 10 selawat daripada pihak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini ada dinyatakan dalam hadis. Bukan seorang bagi selawat kat Nabi sallallahu alaihi wasallam satu masa, satu hari. Kepada seluruh umat Nabi, ya, berselawat kepada Nabi SAW, ya. Jadi kalau satu kebajikan, macam kalau kita baca Al-Quran, satu huruf dapat 10 hasanah kebaikan, benar tak? Itu kalau tak ada wudu di luar sembahyang. Takkan kalau kita baca dalam sembahyang pun pahala sama juga. Kalau orang tu dia tak ada wuduk, dia baca di luar sembahyang, dia dapat 10. Kita yang ada wuduk baca dalam sembahyang dengan lagu, siap lagu lagi, takkan 10 juga. Mesti lebih, betul tak? Jadi Allah Ta'ala tu boleh berlipat gandakan. Jadi jangan kita risau. Allah Ta'ala tu dia Maha memberi. Yang penting Allah Ta'ala tengok keikhlasan hati kita. Di situ akan menilai mutu amalan ibadah kita. Kalau sembahyang cantik dah, rukuk semua, tapi hadir hati tak ada, ini kuranglah pahala dia. Value dia tu kuranglah. Sebab apa? Yang hati tu yang paling penting, kehadiran hati tu. Ya. Ini semua apa takbir apa semua dah sama dah dengan jemaah, dengan imam apa semua ni semua. Tapi hati tu duk ingat benda lain. Bila nak masyuk ni apa ni semua projek apa semua, dia ingat benda lain. Macam mana? Ya. Hadirnya di masjid tapi hati tu hadir kat mana, tempat projek lah ke sini sana sini. Jadi itu kuranglah pahalanya. Nampak memang cantik kemat, ya, tapi pahala silap-silap 10% dia dapat. Ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala boleh melipat gandakan. Kalau kita semayang walaupun dengan 2 rakaat saja, ya, semayang 2 rakaat sunat katakanlah, tapi dengan penuh keikhlasan hati, penuh dengan tawajuh, hudur qalbi, ya, dengan segala sunat-sunat kita sempurnakan, ini lebih baik daripada sembahyang malaikat Jibril yang beribu tahun tu. Ya, sembahyang umat Nabi Muhammad SAW. Ya, itu kalau lalai pun lebih baik lagi daripada sembahyang malaikat. Sebab malaikat ni dia memang tak ada gangguan-gangguan nak ganggu khatarah dia. Ya, dia hanya ingat Allah Ta'ala direct. Macam kita ni manusia ni macam-macam khatarah datang melintas. Kejap-kejap ingat anak, kejap tu bini, kejap ya, bisnes kejap, kereta ni macam-macam dia terlintas khatarah-khatarah tu, ya. Jadi kalau kita dapat fokuskan, hindarkan semua khatarah-khatarah ingatan, macam ni lah orang kata bagus betul ni semua. Malaikat dia tak ada gangguan, dia memang ingat Allah Ta'ala. Kita ni yang macam-macam gangguan ni, ya, sebab macam-macam dia melintas dalam fikiran kita. Jadi kalau kita sembahyang tu, kita dapat bagi tumpuan tawajuh tu, Allah Ta'ala beri ganjaran pahala yang lebih besar lagi walaupun 2 rakaat sembahyang, ya. Dan pada hadis yang mulia bahawasanya Allah Ta'ala akan beri hambanya yang mukmin dengan sebab kebajikan yang satu akan 1000-1000 sejuta kebajikan, ya. Kemudian membaca sungguhnya innallaha la yazlimu misqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Sadaqallahul azim. Apa maksudnya? Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, la yazlimu, dia tidak menzalimi, tidak akan menzalimi misqala zarrah, walaupun sebesar zarah. Mana Allah Ta'ala tak akan zalim. Kalau kita buat kebajikan sebesar zarah pun Allah Ta'ala akan balas. Kalau kita buat kejahatan sebesar zarah pun ada balasan dia, ya. Wa in taku hasanatan, dan jika ada ia zarah itu berupa kebajikan, hasanah,
yudha'ifha. Kalau kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, kalau kita buat satu kejahatan, Allah akan catat satu je. Ya? Bukan kata kalau buat satu kejahatan Allah catat 10 dosa. Dah. Ya, Allah dia tak zalim macam tu. Kalau kita buat kesalahan satu, Allah catat satu. Buat dua, catat dua lah. Takkan nak catat satu juga. Tak boleh lah. Ya. Jadi kalau buat 10 kejahatan, baru nampak tu dia 10. Tapi kalau buat kebaikan, umat Nabi Muhammad SAW ni, dia buat kebaikan satu, dia nampak ada 10 kat situ. Ya. Itu kalau buat. Ini masalah dia niat je, tak buat. Niat je nak buat baik lah. Aku nak buat umrah ke, nak sedekah lah. Tapi tak ada buat pun. Niat tu nak buat. Dah dapat dah satu. Allahu Akbar. Pakcik sengih, pakcik senyum. Baru niat je dah dapat satu. Ya. Itu kalau niat nak buat kebaikan. Sekarang ni masalah niat nak buat jahat. Saya nak mencuri atau nak merogoi anak orang ke apa ni tiba-tiba kan. Tak jadi pergi mencuri lah. Allah tak jadi tak jadi nak rogol orang tu. Tak jadi. Cancel projek tak jadi. Dah dapat pahala. Niat nak buat jahat, tak jadi buat, dapat pahala satu. Allahu Akbar. Kalau niat nak buat baik, buat dapat 10, itu paling kurang. Ya. Kalau niat dia tu betul-betul ikhlas, betul-betul niat dia besar, maknanya nak bagi manfaat, bukan kata untuk diri dia saja, bahkan untuk seluruh kaum keluarga dia ke, saudara-saudara ke, jiran-jiran ke. Kalau lagi besar niat dia tu, ya, niat untuk manfaat untuk seluruh kaum muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat contohnya, ya, untuk seluruh makhluk-makhluk boleh ambil manfaat, dia niat dia dibuat. Contohnya dia buat apa? Telaga ke, nak bagi orang minum, ke siapa lalu dahaga minum lah. Ataupun dia pasang satu pipe air untuk orang minum ke, nak sedekah, nak bagi. Itu bukan 10 lagi dah. Kalau kebajikan itu dia boleh bagi, Allah Ta'ala boleh lipat gandakan lagi. Itu yang Allah Ta'ala nak bagi tahu tu, wallahu yudha'ifu liman yasha. Ya. Wa in taku hasanatan, kalau seorang tu buat kebajikan, ya, satu kebajikan, yudha'ifha, Allah Ta'ala akan melipat gandakannya ganjaran pahala untuk dia. Wa yu'ti min ladunhu, dan Allah Ta'ala akan bagi dia daripada sisinya ajran azima. Ajran azimah ni ganjaran yang sangat-sangat besar. Kita pun tak boleh nak fikir dah besar mana dah. Ya. Tak boleh nak kira dah, kita pun dah tak tahu dah. Ya. Tak boleh kita gambarkan kalau Allah Maha besar, kalau Allah Taala, Allah Al-Azim. Allah Al-Azim, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Maha agung, ya. Maha besar. Kalau di sisi dia tu dibagi ganjaran daripada sisi tu, Allahu Akbar. Ya, besar mana ramaknya? Tak dapat kita nak bayang. Cuba kalau kata kita ni dengan seekor, katakanlah kucing, ya. Ataupun apa haiwan yang lebih kecil daripada kita, arnab ke, kita bagi benda yang besar-besar kat dia, dia boleh ke ambil? Dia pun tak mampu kan. Sebab apa? Benda kalau kita yang ada kat sisi kita semua besar, peti ais, apa, meja, kerusi, dia besar sangat untuk dia. Ya. Tapi Allah Ta'ala kalau nak kurniakan kepada kita tu apa yang layak untuk kita terima lah, ya, sesuai dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita amalkan, kebaikan-kebaikan, kebajikan-kebajikan yang Allah Ta'ala nak bagi tu, ya. Kalau Allah nak lipat gandakan tu pun mana yang selayaknya untuk kita terima. Maka apabila berkata Allah Ta'ala pahala yang amat besar, maka siapa yang mengetahui akan ini pahala yang amat besar yang akan diberikan dia oleh Allah Ta'ala. Kita tak dapat nak bayangkan, ya. Sebenarnya besar di sisi Allah Ta'ala tu sangat besar. Mungkin kita pun tak tahu, tak nampak lagi macam mana kebesaran ganjaran yang Allah Ta'ala sediakan. Tapi Allah Ta'ala akan perlihatkan kita dalam kehidupan akhirat nanti, insya-Allah. Dan lagi tersebut pada hadis bahawasanya sekurang-kurang bagi ahli syurga, bagi orang yang menilik, memandang kepada beberapa isterinya, mahligainya, segala sarirnya, panjang, ranjangnya, tempat tidurnya, ya, dan nikmatnya perjalanan 1000 tahun, ya. Itu tengok aja, nak pandang semua
apa yang terkandung dalam syurga kita tu 1000 tahun pergi tengok aja. Macam window shopping aja 1000 tahun. Ya. Itu ganjaran yang Allah Taala sediakan untuk orang-orang yang beriman nanti. Dan bahawasanya yang terlebih mulia mereka itu di atas Allah Ta'ala bagi mereka yang menilik melihat kepada wajah Allah Ta'ala tiap-tiap hari 2 kali pagi petang, ya, dalam syurga nanti, ya, orang yang dapat menilik wajah Allah Subhanahu Wa Ta'ala setiap hari 2 kali pada pagi dan petang, kemudian membaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah, ya. Beberapa muka yang elok pada hari itu kepada Tuhannya menilik melihat ia, ya. Jadi dalam syurga nanti penghuni-penghuni syurga itu akan dapat melihat wajah Tuhan mereka. Kemudian berkata ia, yakni sahib Az-Zakhirah, pengarang kitab Az-Zakhirah ni, Zakhiratul Abidin ni, itu penyusun kitab Zakhiratul Abidin ni, berkata, hai ibadullah, yakni wahai hamba-hamba Allah, janganlah kamu ingkar akan kudrat Allah Ta'ala. Ini janganlah kita nak menafikan tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kudratnya terlebih besar daripada demikian itu, ya? Jadi kudrat Allah Ta'ala ni sangat sangat besar. Kalau kita nak fikirkan, kita nak bayangkan ni, tak mampunya kita, ya? Bayangkanlah kalau nikmat untuk penghuni-penghuni syurga tu 1000 tahun perjalanan nak tengok je semua yang disusun tu. Macam mana Allah Ta'ala tu, bukan kata satu orang penghuni syurga ni, agak-agak lah kamu seorang je ke nak masuk syurga, banyak lagi tu nak masuk syurga beratur, ya. Dan semua tu macam-macam lagi dia punya nikmat. Siapa yang ciptakan tu semua? Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maha besar dia, ya. Jadi Allah Ta'ala nak kurniakan ganjaran pahala tu, ya, tidak mustahil. Itu yang kita nak kena belajar, yakin, ya, bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala punya kudrat tu tak dapat kita ingkari. Habis, la ahramanallahu min zalik. Amin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah tidak menghalang kita daripada semua itu. Amin, dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, ya. Habis bab yang ke-15 pada menyatakan kelebihan segala sembahyang sunat. InsyaAllah pada kuliah yang akan datang kita akan sambung pada bab yang ke-16 pada menyatakan kelebihan zakat, insyaAllah. InsyaAllah kita doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana zidna 'ilma, Rabbana zidna 'ilma, Rabbana zidna 'ilma. Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amitna bimauti syuhada wahsyurna fi zumratil awliya wa adkhilna al-jannata ma'al anbiya alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.